Subhanallah, dan saya nak tutup kembalikan semula kepada Al-Quran. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Syafi'an li ashabih, memberi syafaat kepada pembacanya, memberi pertolongan kepada pembaca dan sahabat Al-Quran. Nabi sebut sahabat, maksudnya orang yang rapat dengan Al-Quran. Mungkin di hadapan saya ini, di kalangan kita ada yang merangkak-rangkat baca Quran. Baca Quran tu, ya Allah, merangkak-rangkak. Alhamdulillah bil alamin, Al-Fatihah dah laju. Subhanallah. Mungkin merangkak-rangkak baca Quran. Tetapi tak apa, terus baca. Sebab Nabi sebut, orang yang merangkak-rangkak membaca Al-Quran dapat 2 pahala. Pertama, pahala berusaha baca Al-Quran walaupun dalam keadaan susah payah. Dan pahala yang kedua, pahala baca Quran. Tapi Nabi sebut, barang siapa yang membaca Al-Quran dengan lancar, macam imam kita, sedap bacaan, dengan taranum, dengan sangat indah, Nabi kata kedudukannya bersama dengan para malaikat. Jadi kelebihan orang baca Quran dengan lancar, dengan lebih baik, dengan sedap, bukan semestinya sedap, tapi lancar dengan tajwid, dengan makhraj, itu kedudukannya umpama seperti para malaikat dari sudut bacaan dan pahalanya. Sebab itu kita jangan selesa baca di peringkat sekarang. Mesti belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi, sampai bacaan kita itu bagus. Dan saya tahu masjid ini merupakan masjid yang sangat hebat. Saya tahu sebelum sampai ketika dah di Sarawak, lepas tu orang sebut Ustazah, Masjid An-Nur. Masjid An-Nur Sibu Sarawak ini adalah masjid yang diberi anugerah pada tahun 2018, masjid bertaraf 5 bintang. Dek, kamu pusing, tunjukkan sikit suasana masjid ni. Masjidnya besar, hebat. Tapi saya percaya kehebatan masjid ini bukan pada binaan, tetapi pada roh orang yang membangunkan masjid ini, pada niat orang yang menguruskan masjid ini. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan masjid ini diberi pengiktirafan yang terbaik dari sudut pengurusannya, majlis ilmunya. Dan di sini ada library, ada tempat untuk kanak-kanak. Di sini ada food bank untuk fakir miskin. Dan ia mendapat anugerah khas yang istimewa, Masjid Mesra Non-Muslim. Menjadikan masjid yang pertama, masjid yang nombor 1 dari sudut etnik. Maksudnya pelbagai agama dan etnik mesra dengan masjid ini. Dan dikatakan baru ini ada program yang mana daripada pihak luar non-Muslim datang untuk belajar berkaitan dengan Islam dan sebagainya. Saya pernah duduk sekejap di Australia dengan suami sambung PhD di sana masa tu, University of Queensland. Suami saya bukan ustaz di dalam chemical engineering, tapi sudah nasib suami kepada ustazah, orang panggil dia ustaz ya. Masya Allah. Tapi dia sebenarnya engineering. Subhanallah. Tapi pengajiannya masih lagi dalam usaha untuk diselesaikan. Itu cerita yang kami pernah duduk, asbab itulah. Mula-mula saya sampai, saya pelik, saya tengok ramai orang Islam masuk gereja. Dengar dulu ya sampai habis. Saya bukan nak sentuh isu sensitif ya. Ramai orang Islam, kita boleh nampak dengan pakai tudung masuk ke kawasan gereja. Lepas tu bila saya tanya kenapa, rupanya bila bersalin, lahirkan anak, check up dibuat dalam satu pejabat, bukan di tempat ibadat, tetapi dalam kawasan gereja. Di situ bila masuk nurse, semua ada. Lepas tu saya mengandung dan melahirkan anak kelima di sana. Saya pun perlu pergi buat laporan apa-apa, check up pun saya masuk di situ. Jadi di situlah saya faham bagaimana mereka itu mengfungsikan gereja dan tempat sebagai tempat tumpuan masyarakat.
Jadi masjid ini subhanallah satu masjid contoh yang mana orang bukan Islam tidak rasa susah hati ataupun tidak selesa ataupun rasa macam, sebab ramai orang non-Muslim pernah bercakap dengan saya, dia rasa macam masjid nak masuk kawasan pun seolahnya dia memang macam tempat yang terlalu eksklusif yang dia langsung tak boleh nak jejak walaupun nak masuk dalam kawasan parking. Macam kawasan yang terlalu terhalang betul-betul untuk mereka masuk. Dan saya difahamkan di Sabah, di Sarawak ini beza. Tak seperti mana Semenanjung. Mesra dengan non-Muslim sebab kita semua hidup aman dan damai dan sejahtera. Ada ustaz yang menuliskan buku ni ya, Ustaz Luqman ni. Minta maaf ya Ustaz Luqman ni. Dia banyak tulis. Buku ni ada 3 jilid dan macam-macam lagi. Ini himpun, bukan Ustaz Luqman ni ya. Ini ustaz ni. Dia cerita di taman dia, ada orang bukan Islam di kalangan India, bila anaknya sakit, mesti bawa anak ke surau untuk didoakan oleh ustaz-ustaz. Anak demam, anak sakit. Sebab dia kata, bila ustaz orang Islam, dia panggil, yelah ustaz baca doa, anak dia sembuh. Dia kata, terbalik ustazah, orang Islam kita ramai juga cari bomo. Tapi orang bukan Islam pun percaya ustaz orang Islam itu luar biasa. Sakit boleh sembuh. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi bila satu masjid membuka ruang kepada non-Muslim pun datang, Masya Allah, ini satu contoh tauladan yang kita perlu syukuri. Dan saya percaya di masjid ini juga ada kelas-kelas yang membimbing ibu-ibu, bapa-bapa muslimin-muslimat untuk belajar Al-Quran. Jadi belajar Al-Quran ini bukan sampai peringkat tertentu berhenti, belajar sampai mati. Sebab Nabi bersabda, yang paling terbaik di kalangan kamu, yang paling sempurna iman adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar. Kalau kita tak mampu mengajar Al-Quran, jadi belajar sampai mati. Jangan sampai kata, oh saya sudah khatam, oh saya dah pergi belajar dengan tu. Belajar datang juga. Bila dengar belajar. Biar mati dalam keadaan sedang belajar Al-Quran, menjadi sebaik-baik manusia. Subhanallah, muhasabah terakhir. Hari-hari kita tengok telefon. Kalau telefon tertinggal, kita patah balik, betul atau tidak? Mustahil hari ini manusia satu hari berlalu tanpa tengok telefon. Tetapi hari ini ramai umat Islam berlalu satu hari tanpa melihat Al-Quran. Dan musibah yang paling besar bagi kita sebagai orang Muslim dan orang mukmin, orang beriman, berlalu satu hari tanpa baca Al-Quran. Berlalu hari, wahai para lelaki sekalian, tanpa melangkah ke masjid. Ini musibah yang paling besar, lebih berat daripada musibah Covid dan sebagainya. Kerana apabila kaki kita terhalang, mungkin kerana sibuk, mungkin kerana sekian-sekian, sampai kaki tidak melangkah ke rumah Allah, sampai tangan kita tak belik Al-Quran, mata kita tak tengok Al-Quran, itulah sebesar-besar musibah bagi kita, bagi orang Islam. Sebab itu sesibuk apapun wahai wanita, wahai lelaki juga, jangan sampai satu hari berlalu tanpa kita baca walaupun satu muka surat Al-Quran. Dan kepada lelaki khususnya, jangan berlalu satu hari tanpa ada kaki kita melangkah ke rumah Allah. Nabi SAW bersabda, setiap langkah menuju ke rumah Allah diampunkan dosa-dosa, diangkat darjat dan diberikan pahala sedekah. Dan ulama bincang, orang yang datang dengan motor, dengan kereta, langkah itu dikira berapa kali roda berputar. Jadi tak perlulah parking jauh sebab nak berjalan ambil pahala langkah tu, tak. Boleh je dekat, tetapi dikira juga berdasarkan berputar. Nabi SAW bersabda, orang yang datang ke rumah Allah ibarat disambut oleh Allah, ibarat orang datang bertamu dan berjumpa dengan ahli keluarga yang jauh. Dan setiap kali kita datang ke masjid ibarat, nah ini hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, setiap kali datang dan pulang daripada masjid, disediakan hidangan di syurga. Tunggu kita mati saja, nanti akan masuk syurga dan menyantap hidangan setiap kali yang disediakan oleh Allah pergi dan pulang kita daripada masjid. Dan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya apabila kita berdiam di masjid akan didoakan oleh malaikat dengan 3 doa. Allahumma ufillahu warhamu wa tub alaihi. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia dan terimalah
taubatnya. Banyak lagi hadis Nabi tentang masjid. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini memberi manfaat. Sebagaimana pengacara tadi tu penuh semangat. Mana pengacara kita? Terbaik pengerusi majlis kita, pengacara tadi, masya-Allah. Sudah balik ya? Ada, masya-Allah. Kan menyebut apa? Mudah-mudahan kita jadi lebih baik apabila kita hadir majlis ilmu. Sebab kita bimbang majlis ilmu jadi halwa telinga. Kita kena ada rasa dan ingin berubah. Berubah untuk diri sendiri. Berubah kerana Allah. Berubah kerana kita perlukan syurga Allah. Sebab kita nak syurga Allah. Kita nak seluruh keluarga masuk syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih banyak-banyak. Saya sayang semua penduduk Sibu, penduduk Sarawak khususnya, umumnya, dan kepada semua yang hadir juga secara live, lebih kurang dalam 4,000 lebih, dalam 5,000 juga yang hadir pada malam ini, masya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ringkas saja ya insya-Allah. Allahumma ja'alna min ibadika salihin. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan hamba-Mu yang saleh. Allahumma ja'alna minal mukhlisina lahuddin. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan orang yang ikhlas dalam agama. Allahumma ja'alna minas sabirin. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan orang-orang yang sabar, isteri yang sabar, suami yang sabar, ibu bapa yang sabar, anak-anak yang sabar. Allahumma ja'alna minal tawwabin, minal mustaghfirin, minal mutatahhirin. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan hamba-Mu yang sentiasa menyucikan diri, yang sentiasa bertaubat dan beristighfar memohon ampun kepada-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna min ahli jannatil firdaus bighairi hisab wa ghairi azab wa la taj'alna min ahli nar. Ya Allah, golongkanlah kami, pilihlah kami ya Allah, catatkanlah semua nama-nama kami ya Allah, ibu bapa kami, anak-anak, cucu cicit kami, sahabat-sahabat kami, jiran-jiran kami ya Allah, penghuni ahli syurga firdaus-Mu tanpa dihisab, tanpa diazab. Ya Allah, jadikanlah para lelaki ya Allah, para muslim yang hadir, muslimin khususnya ya Allah, ahli masjid ya Allah, ahli Al-Quran ya Allah, kerana di sana ada hadis Nabi-Mu. Di antara 7 golongan yang mendapat naungan-Mu, mereka yang terikat hatinya dengan masjid ya Allah. Jadikanlah suami kami ya Allah hatinya terikat dengan masjid, lalu menjadi VIP di mahsyar-Mu ya Allah, lalu menarik kami, isteri dan anak-anak ini bersama-sama di bawah naungan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal qabri wa qina azabal mahsyar. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami di dunia ini baik ya Allah, kehidupan kami di akhirat baik dalam rahmat, dalam syurga-Mu ya Allah. Dan jauhlah kami daripada azab api neraka-Mu, azab kubur-Mu, dan azab pada mahsyar-Mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.